yang memberi salam. Itu petanda ada tetamu. Apabila beralun suara gerindam, Itulah ia puisi pusaka Melayu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hadirin sekalian, menurut Kamus Dewan Bahasa, alam sekitar membawa definisi keadaan sekeliling kita. Contohnya seperti langit, laut dan tanah. Baiklah hadirin sekalian, saya Puci Nur Amna Emina Sofia binti Muhammad Nafiah selaku pengerusi yang akan mengendalikan forum kita pada hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, seeloknya jika kita memperkenalkan dahulu ahli-ahli kita pada hari ini. Di sebelah kiri saya kelihatan manis sekali orangnya, iaitu saudari Fatin Aqilah Hazwani binti Rusti. Beliau merupakan pengerusi bagi pembimbing rangkaian sebaya di Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Rahman Talib Kuantan. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, kabar baik Tuan Pengerusi. Bagaimana dengan Tuan Pengerusi pula? Alhamdulillah, saya pun baik-baik sahaja. Baiklah, kita teruskan dengan saudari kita yang kedua, iaitu saudari Alia Natasha binti Husni. Beliau merupakan ahli jawatan kuasa tertinggi dalam kelab bahasa Inggeris di Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Rahman Talib Kuantan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari kerana sudi berada meluangkan masa bersama kami semua. Baiklah, kita teruskan dengan saudari kita yang terakhir, iaitu saudari Mahadashini, anak perempuan Mahandran. Beliau merupakan tokoh akademik di Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Rahman Talib dan beliau juga merupakan pengerusi bagi Biro Bina Insan di Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Rahman Talib Kuantan. Terima kasih saudari Mahadashini kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya amat berbesar hati kerana dapat mengemukakan pendapat saya pada hari ini. Terima kasih. Baiklah, pada hari ini kami akan memulakan forum kita dengan 3 komponen utama, iaitu punca-punca kemusnahan alam sekitar. Komponen kedua iaitu kesan-kesan sekiranya tidak membendung masalah bagi kehancuran alam sekitar. Dan yang ketiga, mencari jalan alternatif bagi membendung masalah kemusnahan alam sekitar yang melanda di negara kita maupun di dunia. Baiklah, kita teruskan komponen utama kita yang pertama, iaitu punca-punca kemusnahan alam sekitar. Kita mulakan dengan mendengar pendapat yang akan dikemukakan oleh saudari Fatin Aqilah. Silakan saudari. Baiklah Tuan Pengerusi dan hadirin sekalian, antara punca berlakunya kemusnahan alam sekitar ialah pembangunan yang tidak terkawal. Hadirin sekalian, mutakhir ini manusia sering berlumba-lumba dan bersaing demi mengejar kemodenan, sedangkan mereka terlupa bahawa alam ini merupakan kurniaan Tuhan yang perlu dijaga dengan rapi. Contohnya, negara kita ingin melakukan pembangunan seiring dengan peredaran zaman. Tetapi lihatlah sekarang, Malaysia sudah hilang lebih 2.3 juta hektar kawasan hutan bersamaan 100 kali ganda kawasan Kuala Lumpur. Baiklah, terima kasih saudari Fatin Aqilah atas pendapat yang anda kemukakan tadi. Benarlah apa yang dikatakan oleh saudari Fatin Aqilah tadi, bahawa dunia pada hari ini hanya mencukupi untuk orang biasa tetapi tidak mencukupi untuk orang yang tamak dan halaba. Itulah kata-kata yang dikatakan oleh Presiden tersohor India, iaitu Mahatma Gandhi. Benarlah, kita sebagai masyarakat pada masa ini tidak perlu menjadi seseorang yang pentingkan diri, kerana kita perlu menjaga masyarakat yang lain agar dunia kita menjadi harmoni. Baiklah, kita teruskan dengan mendengar pendapat daripada saudari kita yang kedua, iaitu saudari Alia Natasha. Silakan saudari. baiklah Tuan Pengerusi, selain daripada pembangunan secara tidak terkawal, penggunaan tenaga yang tidak boleh berbahagia juga menjadi penyebab berlakunya kemusnahan alam sekitar. Hal ini menyebabkan berlakunya pemanasan global sehingga boleh menjejaskan ekosistem alam sekitar. Wah, terima kasih saudari Alia Natasha atas info yang sangat menarik itu tadi. Baiklah, kita teruskan dengan mendengar pendapat daripada saudari kita yang terakhir, iaitu saudari Mahadashini. Silakan saudari. Baiklah Tuan Pengerusi, izinkan saya mengemukakan pandangan saya terhadap punca berlakunya isu alam sekitar. Jika kita lihat di negara kita sendiri, pada tahun 2019 telah berlakunya isu pencemaran toksik di Sungai Kim Kim, Pasir Kudang, Johor. Melalui penyiasatan, sebuah lori tangki dipercayai telah membuang sisa kimia ke Sungai Kim Kim. Pembuangan sisa toksik itu bukan
bukan sahaja menyebabkan pencemaran udara yang telah membahayakan hidup beratus-ratus orang, malah telah menyebabkan pencemaran air sehinggakan negeri-negeri jiran dan juga terjejas. Beribu-ribu masyarakat terjejas selama 3 bulan akibat sumber bekalan air yang tercemar. Baiklah, terima kasih Saudari Mahadashini. Begitu menarik sekali ya ilmu yang anda kongsikan kita tadi. Baiklah, kita teruskan dengan komponen kita yang kedua, iaitu kesan-kesan sekiranya kita tidak menangani isu kemusnahan alam sekitar di negara kita. Baiklah, sila berikan pendapat anda, Saudari Fatuna Gila. Tuan Pengerusi, antara kesan daripada kemusnahan alam sekitar ini ialah berlakunya peningkatan paras air laut. Fenomena ini terjadi akibat pemanasan global yang berpunca daripada bahan buatan manusia seperti pelepasan gas karbon dioksida daripada kenderaan yang bermotor. Gas ini akan menipiskan lapisan ozon atmosfera dan menyebabkan lapisan ultraviolet yang diterima oleh bumi meningkat. Maka suhu bumi akan bertambah panas sekaligus menyebabkan paras air laut bertambah. Perkara ini juga menimbulkan perasaan bimbang dalam kalangan masyarakat, terutamanya mereka yang tinggal berdekatan dengan pantai. Baiklah, wah terima kasih Saudari Fatina Gila atas pencerahan yang cukup bermakna itu tadi. Baiklah, mungkin Saudari Mahadashini ingin mengemukakan pendapat yang lebih efektif berbanding dengan Saudari Fatina Gila itu tadi. Silakan Saudari Mahadashini. Baiklah Tuan Pengerusi, saya ingin menambah sedikit informasi tentang pendapat saudari Fatin sebentar tadi. Baru-baru ini, satu isu hangat telah dibicarakan di pelbagai platform media massa iaitu tentang Projek Milo. Projek ini diperkenalkan oleh Presiden Amerika, Presiden Joe Biden untuk dilaksanakan di Kutub Utara bermula pada tahun 2027 jika diberi kelulusan. Projek ini bertujuan mengekstrak petroleum dan bahan api fosil demi memajukan industri petroleum. Namun saudari, keburukan projek ini tidak diendahkan. Dalam masa 30 tahun yang akan datang, dipercayai akan mengancam kehidupan di Kutub Utara serta mempercepatkan pemanasan global sebanyak 5 kali ganda. Bayangkan saudari, alam sekitar yang tercinta dan masa depan kita dirampas kerana segelintir yang mementingkan keuntungan. Bak kata pepatah, kerana nina setitik, rosak susu sebenarnya. Baiklah, terima kasih Saudari Mahadashini atas kata-kata yang cukup bermakna sehingga ianya memberikan kesan kepada diri saya. Baiklah, benarlah apa yang dikatakan oleh Saudari Mahadashini. Di sini kita boleh melihat bahawa kesatuan daripada pemimpin di seluruh dunia sangatlah penting kerana dengan adanya mesyuarat di seluruh dunia mungkin ianya dapat mengurangkan sedikit masalah dan kerisauan yang akan melanda di hati rakyat sekiranya projek itu akan diluluskan. Jadi dengan ini mungkin kita boleh teruskan dengan pendapat yang terakhir yang akan dikemukakan oleh Saudari Alia Natasha. Silakan Saudari. Baiklah Tuan Pengerusi, kesan kemusnahan alam sekitar turut menyebabkan penipisan lapisan ozon di bahagian atmosfera bumi. Contohnya, penggunaan berhawa dingin yang mempunyai klorofluorokarbon menyebabkan lapisan ozon semakin menipis. Sekiranya lapisan ozon semakin menipis, lebih banyak radiasi UV boleh menembusi ke permukaan bumi yang memberikan kesan terhadap manusia seperti mengalami kanser kulit dan mengganggu rantai makanan marin bagi hidupan laut. Wah, terima kasih Saudari Alia Natasha. Jelaslah di sini menunjukkan bahawa jika alam sekitar terjejas, bukan sahaja ianya mempengaruhi kepada iklim maupun dunia kita, malah ianya turut menjejaskan kepada kesihatan kita sendiri. Baiklah, kita teruskan dengan pendapat yang akan dikemukakan oleh Saudari Akila mengenai jalan alternatif bagi menangani isu masalah alam sekitar. Silakan Saudari Fatina Gila. Baiklah Tuan Pengerusi, sebagai contoh, Perdana Menteri di negara Bhutan iaitu Dr. Lotte Sherry menyeru rakyat Bhutan untuk menanam sebuah pokok atau menghasilkan sisa buah pada hari jadi raja mereka yang ke-40 iaitu Raja Jigme-Lisa. Tahukah hadirin sekalian bahawa negara Bhutan merupakan satu-satunya negara yang negatif tangkap karbonnya di dunia? Maka hal ini dapat membuka mata pemimpin negara lain untuk mencontohi para pemimpin di Bhutan dalam meningkatkan ekosistem negara.
Wah, menarik sekali info yang telah anda kongsikan itu tadi. Terima kasih Saudari Fatina Kila. Maka dengan itu kita teruskan dengan pendapat yang akan dikemukakan oleh Saudari Alena Tacha. Silakan Saudari. Terima kasih Tuan Pengerusi. Antara jalan alternatif untuk menyelesaikan isu alam sekitar ialah dengan mempraktikkan konsep teknologi hijau seperti perolehan produk hijau. Dengan erti kata lain, perolehan produk hijau ialah kita menggunakan bahan besar alam dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan bahan kimia biodegradasi untuk membersihkan rumah, malahan kita juga digalakkan untuk menggunakan kertas gula bagi menulis nota. Wah, terima kasih Saudari Alena Natasha. Baiklah, mungkin sebelum kita beralih kepada sesi kesimpulan, mungkin ada ahli-ahli kita di sini yang ingin mengemukakan pendapat. Silakan jika ada. Baiklah Tuan Pengerusi, izinkan saya mengemukakan pendapat saya. Silakan Saudari. Sebagai seorang murid dan rakyat yang mencintai alam, saya mendapati kempen Satu Murid Satu Pokok yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia tidak efektif kepada para pelajar. Hal ini kerana kempen ini hanyalah dilakukan setahun sekali dan dilupakan selama-lamanya kemudian. Bagaimanakah kita dapat melihat kesannya jika tidak dipraktikkan dengan cara yang baik? Maka saya mencadangkan setiap pihak sekolah haruslah mengambil giliran untuk membawa murid-murid keluar seperti pantai untuk membersihkan kawasan tersebut dan menanam pokok-pokok agar dapat melestarikan alam sekitar serta sikap tanggungjawab itu dapat disemaikan dalam diri murid sejak awal lagi. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari lubungnya. Selain itu, sekolah merupakan tempat menimba ilmu, maka pihak sekolah tidak seharusnya mengajar silibus pendidikan semata-mata, mana harus menerapkan nilai-nilai murni ini bagi melahirkan generasi yang mencintai akan alam sekitar yang bakal menjadi pewaris negara. Wah, terima kasih Saudari Mahadashini atas idea yang cukup bernas itu tadi. Mungkin kerajaan pada masa kini boleh mengambil idea Saudari untuk diterapkan dalam negara kita pada masa kini. Baiklah, mari kita beralih kepada kesimpulan yang akan melengkapkan forum kita pada hari ini. Baiklah, hadirin sekalian, alam sekitar sangat penting bagi kita semua. Tanpa alam sekitar, bagaimana kita boleh meneruskan aktiviti harian kita pada masa kini? Benar bukan? Bayangkan jika kita tidak menjaga alam sekitar. Janganlah kita pelik sekiranya suatu hari nanti kita berumah bersama dengan beruang, gajah dan juga monyet. Mungkin saudari ingin mengemukakan sedikit kesimpulan untuk melengkapkan forum kita pada hari ini. Silakan saudari. Bukan itu sahaja Tuan Pengerusi, pemimpin juga memainkan peranan yang penting demi menjaga keharmonian alam sekitar. Mereka perlulah menguatkuasakan undang-undang yang lebih ketat untuk memastikan semua rakyat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Mereka juga perlu mendengar suara rakyat dalam usaha memulihkan keadaan negara dan mengadakan persidangan bersama pemimpin dari negara luar untuk bertukar-tukar pandangan, kerana pada akhirnya kita semua memiliki pendapat yang satu, iaitu menyelamatkan keadaan bumi. Baiklah, terima kasih Saudari Fatina Kila atas kesimpulan itu tadi. Maka dengan berakhirnya kesimpulan itu tadi, maka berakhirlah perbincangan kita pada hari ini. Sekian sahaja daripada kami semua. Sekian, terima kasih.